Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, sidang jemaah, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita sambung bicara kita berkenaan dengan bagaimana sebahagian daripada hukum hakam ataupun petunjuk-petunjuk dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita bergaul, untuk kita berinteraksi bersama-sama dengan rakan-rakan kita, jiran-jiran kita yang beragama selain daripada agama Islam. Jadi kalau tuan-tuan ingat satu kes yang berlaku sebelum Ramadan ke masa Ramadan atau selepas daripada Ramadan, seorang penceramah kita, ustaz kita, ustaz janggut panjang, pakai sorban, orang panggil Ustaz Kari. Ingat tak? Boleh bayang tak? Boleh bayang? Tak ingat? Tak tahu ke ni? Tahu kan? Tahu. Jadi dia disiasat, dibawa oleh polis bila ada laporan bahawa dia menghina agama Hindu. Dia menghina agama Hindu. Saya dengar lama dah. Dengar dia punya ceramah tu saja, terbuka sikit YouTube tu dengar ceramah, tapi tak apa ambil peduli sangatlah isi kandungan. Tapi bila saya dengar mula-mula tu saya rasa bimbang dah. Ustaz ni tak boleh cakap macam ni. Ustaz tak boleh cakap macam ni. Sebab apa? Sebab dia cakap tu benda yang tak patut, benda yang tak boleh cakap. Cara dia cakap tu tak boleh. Okay? Tapi dengar tu lama, dah 3-4 bulan dengar. Lama tak apalah, kita pun duduk diam lah kan. Kita tak bagi apalah kan. Tapi tipu yang baru ni, tipu yang baru ni, tak tahulah. Saya pun tak dengar balik lah apa dia kata. Orang cerita kata, dia kata apa makan kari, Tuhan Hindu tu makan kuah kari, sebab tu lidah dia terjelir keluar kan. Pedas kau, Allahu'alam kan. Jadi sini tuan-tuan, kita punya panduan, kita punya pedoman adalah Quran, adalah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dalam kes macam ni, walaupun ustaz yang kata, walaupun yang kata pakai sorban, janggut panjang dan sebagainya, boleh baca ayat Quran, boleh sebut hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia ada pedoman dalam Quran. Dalam kes agama Hindu, agama Buddha, agama Kristian, sembah patung berhala dan sebagainya, dia ada panduan dalam Quran, iaitu dalam surah Al-An'am ayat 108. Surah Al-An'am, tak tahu aku salah ni. Surah Al-An'am ayat 108. Surah yang berapa? 6. Surah yang ke-6 lebih kurang. Allah Ta'ala dah sebut, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kamu caci, jangan kamu maki, jangan kamu cerca, jangan kamu kutuk, jangan kamu hina. Tasubbu, la tasubbu, jangan caci, jangan maki, jangan kutuk, jangan cerca, jangan hina. Siapa dia? Jangan caci, jangan maki, jangan kutuk. Alladzina yad'una min dunillah,
benda-benda yang diseru selain daripada Allah. Tuhan-Tuhan yang diseru, benda-benda yang diseru, patung-patung yang diseru, yang disembah selain daripada Allah. Makna Kristian dia adalah bapa anak Tuhan ke apa ke. Hindu ada dewa Siva ke, dewa Sita ke, dewa Rama ke, apa ke. Buddha ada dia punya sembahan dia. Allah Ta'ala kata jangan caci, jangan maki, jangan kutuk benda-benda yang disembah selain daripada Allah. Pasal apa? Sini Allah Ta'ala bagi sebab. Allah Ta'ala bagi satu sebab, ya. Fayasubbullaha adwan bighairi ilmi. Maka mereka pula, kalau kita caci agama Kristian, orang Kristian akan caci Allah. Kalau kita caci agama Hindu, orang Hindu akan caci Allah. Kalau kita caci agama Buddha, orang Buddha akan caci Allah. Kalau kita caci orang sembah pakan, sembah pokok ke, sembah jin sekian ke, dia akan maki Allah pula. Fayasubullah, mereka akan caci Allah. Dan ini berlaku pada zaman Nabi Muhammad SAW. Nabi pernah caci patung berhala. Masa ni ayat ni tak turun lagi, tidak ada larangan lagi. Nabi benar tak betul? Akidah kita memang kita yakin, kita i'tiqad kata benda tu tak betul. Dia duk sembah tu memang tak betul. Bukan kita tak boleh caci tu, bukan mana kita kata betul. Agama dia betul, tak ada masalah. Dia nak jadi Hindu jadilah, nak jadi Kristian bukan. Yang tu i'tiqad kita. Aku i'tiqad Tuhan ni tak betul. Ni salah ni, sembah ni salah. Ya, Kristian tak betul, Hindu kita i'tiqad. Tapi tak boleh i'tiqad kita tu kita zahirkan di mulut sampai kita caci. Sebab apa? Sebab bila kita zahirkan di mulut dengan mencaci, mengutuk Tuhan dia, fayasubbullah, mereka pula akan caci Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi i'tiqad dia ada i'tiqad dia, tapi dia tak boleh caci Allah. Kan? Kalau dia caci Allah, kita akan marah. Kita tak boleh caci Tuhan dia, sebab kalau kita caci Tuhan dia, dia akan marah. Di sini Allah Ta'ala kata kesan dia, mereka akan caci Allah. Besar dosa tu. Dah lah mereka syirikkan Allah, kemudian mereka caci pula Allah, lagi bertambah besar dosa yang mereka lakukan tu. Sekarang ni mereka tak katalah mereka tak kenal Allah, tak kata apa pasal Allah Ta'ala, cuma mereka syirik kepada Allah. Besarlah dosa tu. Kita tambah lagi besar dosa mereka tu dengan mereka caci Allah, kutuk Allah. Lagi besar kemurkaan Allah terhadap mereka. Jadi kita kurangkan ya. Itu contoh kenapa. Sebab apa? Kita nampak saja hikmah Allah Ta'ala tak bagi caci Tuhan-Tuhan selain daripada Allah. Ya. Yang kedua kita nampak hikmah dia supaya masyarakat hidup harmoni, hidup dengan aman, hidup dengan baik, kan? Berdakwah berjalan. Sebab itu bahasa dakwah dia bukan bahasa kutu. Ya. Bahasa dakwah bukan bahasa kutuk. Bahasa kutuk lain, bahasa caci lain. Bahasa dakwah. Kita kata kita nak berdakwah, kita dakwah dalam masjid, kita berdakwah dalam surau. Kita nak kata Islam tu betul, Hindu tu tak betul, kita kutuklah agama Hindu. Itu bukan bahasa dakwah, itu bahasa kutuk. Sebab audiens kita, depan kita ni bukan orang Hindu. Kalau kita nak berdakwah tu, nak sebut tentang Tuhan ya, kita kena panggil masuk dalam kuil. Okey, hari ni saya nak cerita pasal agama Islam dengan agama Hindu. Islam Tuhan dia satu, Hindu Tuhan dia berapa, begini sebut kan. Jadi kita nampak situ agama dia tak pernah betul, tapi tak apalah sebab kita sebut depan dia. Dia tak puas hati, dia boleh jawab, Ustaz, agama kami begini, dalam kitab Veda begini. Kita kena jawab balik, dalam kitab Veda juzuk sekian, muka surat sekian. Kita tak mampu nak jawab. Dalam Quran pun kita kalah kan? Dalam Quran pun kita kalah kan? Tapi tu macam kita tengok, macam Ahmad Didat, Syekh Ahmad Didat dan Didat 2, Didat Plus, Dr. Zakir Naik, dia berdakwah dengan Kristian. Bila dia buat program dengan orang Kristian, dia boleh cakap Bible, Quran kata macam ni, Bible kata macam ni. Dia tak pernah maki Bible, dia tak pernah kutuk Bible.
Syekh Ahmad Didat bila dia pegang Bible, dalam video tunjuk dia pegang dengan hormat, pegang dengan baik. Dia letak Bible tu sama dengan Quran. Bila nak angkat tunjuk, dia angkat tunjuk. Pegang elok Bible. Ya. Dia letak elok. Hormat. Tapi dia sekolah dalam Bible kata begini. Sama juga. Bila Dr. Zakir Naik sebut beda kata begini. Dia tak kutuk tu. Itu bahasa dakwah. Ya. Jadi perbuatan kita menghina mana-mana agama itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina agama, hina batu berhala, orang Arab Quraisy pun nak balas balik dengan nak hina Allah, kutu Allah. Maka Allah Ta'ala wahyukan ayat 108 surah Al-An'am, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan caci, jangan maki, jangan kutuk, jangan cerca, jangan hina Tuhan-Tuhan, benda-benda yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perbuatan itu adalah perbuatan yang salah. Cuma kalau orang tak faham, orang kata lah apa ni, tak kata apa pun kat Tuhan agama Hindu ni macam redha ya. Kalau orang tak faham kan, kita tak pernah kata apa. Dah, bukan kita redha, kita tak redha. Redha ni di hati. Redha di hati. Tapi kalau tak redha, siapa tak kata? Tak kutuk. Kita tak redha. Allah Ta'ala suruh, kita tak redha. Kan? Tak redha kepada Allah Ta'ala suruh. Allah Ta'ala suruh juga kita jangan kutuk agama dia. Jadi kita tak kutuk tu, kita menurut perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik, malam ni tuan-tuan kita sambung sikit pada muka surat 16. Kita pakai buku ni, kalau yang anda tu boleh bawa lah ya. Kita nak bicara bab yang ketujuh, perbahasan yang ketujuh, masalah jualan kitab agama yang lain. Orang Kristian, kita lebih berat Kristian lah. Hindu kita tak berapa berat sangat kan. Hindu ke Buddha ke, Buddha pun tak ada kot. Dia nak dakwah orang ajak masuk agama Buddha ada ke? Kan? Ada baru ni orang tunjuk dalam Facebook tu pas Sami Buddha tu, dia buat hubungan kelamin dengan isteri orang tu. Kan? Ada kan? La ilaha illallah. Tak boleh kahwin. Sami tu tak boleh kahwin kan? Cerita kata dalam tu, baca tengok tu, perempuan tu pangkat, suami perempuan tu pangkat nak ubud tu Sami tu kan? Kan? Tu Sami pun khianat. Dia dah buat macam tu. Agama dia tak bagi dia kahwin kan? Agama dia tak bagi kahwin. Dia sebagai tu, tapi dia pun tak ubah. Patut dia ubah. Susah aku jadi tu Sami ni kan? Kan? 10 tahun tak pernah kahwin, tak pernah tidur dengan perempuan ni. Bincang lah, buat satu konferensi Buddha kan, macam mana kita nak ubah ni kan. Siapa yang tak boleh kahwin? Ketua Sami je, umur dia 80 ke atas, yang tu tak boleh kahwin. Sami-Sami yang muda-muda boleh kahwin ni. Yang tu halal lah kan. Dia kata tak boleh kahwin, tapi dia langgar lah. Dia Sami, dia langgar hukum agama kan. Muncul dalam Islam kata ustaz tak boleh kahwin, kacau. Siapa-siapa yang jadi ustaz tak boleh kahwin, tak ada orang nak jadi ustaz. Siapa jadi ustaz, siapa jadi tok imam, siapa jadi tok pilat, siapa jadi tok siap tak boleh kahwin. Sebelum jadi ustaz, tok imam, tok siap boleh kahwin. Kacau, tak ada orang jadi ustaz. Tak ada jadi tok imam. Agama kita dia mudah. Agama kita dia sesuai dengan fitrah. Fitrah manusia, tak ada masalah ya. Bahkan ramai ustaz kahwin banyak. Kan, ustaz kahwin 2, ustaz kahwin 3. Kita tengok ustaz tu kan, kerja tak daun, kahwin 2. Kan? Allah. Baik. Jualan kitab agama ni dalam sebahagian pandangan ya, dalam perjanjian dulu ya, Imam Ibn Al-Qayyim ni dia anak murid kepada Ibn Taymiyah. Ada orang sokong dia, ada orang tak sokong. Biasalah. Biasalah Imam Ibn Al-Qayyim dengan Imam Ibn Taymiyah. Sebab apa orang tak sokong dia?
Sebab dikatakan dia ni berakidah dengan akidah Mujassimah. Dia dikatakan berakidah dengan akidah Mujassimah, iaitu akidah yang dikatakan menjisimkan Tuhan, menjisimkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab bila Allah Ta'ala kata yadullah, yad tu kalau tengok kamus makna dia tangan, makna dia tangan. Allah tu makna Allah. Yadullah bila kita terjemah tangan Allah, tangan Allah. Jadi sebahagian besar ulama ahli sunnah wal jamaah dia nafi, tidak ada benda yang serupa, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun seumpama dengan Allah. Nafi dia tu. Walaupun Allah Ta'ala kata yad tu mana tangan, tapi kaedahnya tidak ada sesuatu pun yang seumpama dengan Allah. Kemudian ini Allah Ta'ala sebut ni serah pada Allah, serah pada Allah, serah pada Allah. Ataupun sebahagian ulama ahli sunnah cara khalaf dia tafsir yad tu, tangan tu dengan makna kudrat. Yadullah tu makna kudrat Allah, kuasa Allah. Tapi balik kepada Ibn Qayyim ni, dia dikatakan dia tafsir yadu tu makna tangan, tangan yang layak bagi Tuhan. Macam mana? Dia tak bercara, jangan bercara. Tangan. Jadi bagi sebahagian ulama dia tak setuju, dia kata menjisimkan Tuhan, menjisimkan Tuhan. Ya, nampak faham? Tapi bagi dia pula dia kata kita duk nafi makna Tuhan dah sebut tangan, jangan duk nafi pula. Dia faham cara macam tu. Tahu? Jadi yang zat ni sebut wajah. Sebahagian ulama kata bukan wajah. Dia tak kata wajah yang layak lah. Macam betul salah cara lah. Tentu ada ni yang mana? Tuhan Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Tuhan Ar-Rahman istawa di atas arsy. Bahagian besar ulama ahli sunnah dia kata menguasai. Tuhan tu menguasai arsy, menguasai, berkuasa. Dia kata Ibn Qayyim cara manhaj dia, pandangan dia kata Tuhan istawa, tawa yang layak bagi dia. Macam mana? Tu salah cara lah. Bukan mana sila dah. Bukan mana sila lendik pada itu tidak, bukan. Itu kena faham cara balaghah kan, cara kiasan itu. Jadi sebahagian orang dia tahu Ibn Qayyim sebab dia kata sebab dia pegang tangan yang layak bagi Allah. Gitu. Tapi bagi dia, bagi golongan cara dia pula dia kata puak-puak ni menafikan pula sifat Tuhan. Tuhan tak ada tangan, Tuhan tak ada apa langsung Tuhan. Nampak? Jadi saya punya pandangan kita tak selalu fikir panjang. Kita fikir tak pas. Kita ambil cara macam ni pun tak pas. Kita ambil cara macam dia pun tak pas. Kita ambil kita wajah, fikir wajah Tuhan macam mana, tak pas. Kita nak ambil cara menafikan bukan wajah. Lagu mana? Jadi kita baca ayat tu sudah tersuruh cara panjang-panjang. Ini ulama ni kata macam ni, ulama ni. Hang kata lagu mana? Aku tanya Allah di akhirat nanti. Pergi di akhirat kita boleh tengok Allah kan? Tengoklah waktu tu. Tengoklah waktu tu. Tengok ulama ni pun tak betul, ulama ni tak betul. Sudah. Kita selamat. Sebab Allah Ta'ala tak suruh kita cari bab tu. Allah Ta'ala tak suruh. Ya, Allah Ta'ala tak suruh. Nabi tak suruh kita bercara dalam bab tu. Yang Allah Ta'ala suruh, yang Nabi suruh, la ilaha illallah. Yang tu yang Allah Ta'ala suruh. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah tiada Tuhan melainkan Allah, yang itulah. Nabi Muhammad 23 tahun dia cerita bab tu kan. Tu tanya Abu Bakar hantar dah ayat di tafsir macam ni. Wajah Allah ni apa tak? Ada tak? Baca. Ada tak Ustaz pernah cerita? Tak ada kan? Kau Nabi panggil saya Umar, aku nak cerita ni satu ayat ni. Di tangan Tuhan ni hanya jangan faham macam ni. Kena faham macam ni. Ada tak Nabi cerita? Tak ada kan? Dia baca, Nabi baca macam tu kan?
Sahabat macam ni juga, tak pernah cara. Tak pernah ada ajak orang bukan Islam. Nak masuk Islam kan? Okey. Awak nak kenal dia Tuhan je lah. Tuhan Allah ni dia tak ada tangan, tak ada kaki. Kan? Waktu Maryam pula ada Tuhan Allah ni ada tangan, ada kaki, ada wajah dia. Adakah? Nabi pernah ajak dia tu, sahabat-sahabat nak ajak orang masuk Islam, cerita macam tu dulu. Tak ada kan? Dia cuma kata La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Jadi saya ambil pendekatan tu sebab tak selesai ni, gaduh ni tak selesai. Gaduh ni tak selesai. Jadi ada, kita balik pada Ibn Qayyim ni, ada orang tuduh dia menjisimkan Allah. Tapi dia ulama hebat lah. Dia ulama hebat. Tak apalah kita setuju kata. Jadi kalau ada orang kutuk dia, biasalah. Biasa. Dia sebut dalam kitab dia Ahkam Ahli Zimmah. Antara kitab yang dia bicara hukum hakam ahli zimmah ni, dia kata wala nukhriju saliban wala kitaban fi aswaqil muslimin. Perjanjian orang bukan Islam dengan pemerintah Islam zaman Ibn Qayyim. Zaman sebelum dia, orang bukan Islam berikrar kami bukan Islam tidak mengeluarkan atau menzahirkan salib. Dia tak boleh zahirkan salib, tak boleh buat salib besar-besar palang, wala kitaban, dan dia tak boleh zahirkan buku-buku dia, buku-buku agama dia fi aswaqil muslimin, di pasar-pasar orang Islam. Maknanya zaman tu dia hadkan. Makna kitab-kitab Bible dia tu tak boleh dizahirkan. Itu perjanjian zaman tu. Zaman Khalifah Abbasiyah, Khalifah Umayyah dan sebagainya, itu syaratnya. Syarat mereka nak menjadi ahli zimmah, nak mendapat perlindungan daripada kerajaan Islam, daripada orang Islam. Biasa. Cumanya benda ni kita tak mampu nak laksanakan lah. Kita tak mampu nak laksana, kecuali kalaulah negara tu negara yang mungkin kita kata 100% orang Islam ataupun 95% orang Islam, mungkin boleh lah. Tapi kita tengok di Indonesia pun orang Islam 90% kan, tak boleh lah. Dia Kristian bebas kan, sama lah. Masjid dia bagi masjid juga, rumah Allah ya. Dia sama kan? Sama. Maknanya kitab-kitab Kristian itu bebas lah di pasaran dia. Kan? Apa ni Islam ni pun pecah banyak kan? Pecah teruk pada kita lah. Kita pun pecah juga. Islam kita ni Islam cara macam ni, orang ni cara macam ni, orang ni cara macam ni. Dia lagi banyak. Dia boleh kahwin, mak dengan anak boleh kahwin. Tak pasti kahwin kan tak kahwin, tapi boleh tidur sekali, bersama sekali. Masuk dalam TV tak ada tanpa pergi tangkap. Sumbang mahram. Kan? Bangga, mak tu bangga sebab dia boleh macam kahwin lah, kahwin dengan anak lelaki dia tu. Kan? Boleh cerita dengan bangga, tak ada tindakan apa sumbang mahram tu. Kan? Kita bukan kita terdekat keluar kan? Itu cara. Patut dia lebih kuat lagi, patutnya, sebab dia 90% Islam kan? Tapi dia Pancasila. Dia Pancasila tu dia tak ada. Dia menteri agama, dia tak ada menteri agama Islam. Dia menteri agama, jaga semua agama. Menteri agama lah. Dia bukan menteri agama Islam, dia menteri agama, jaga semua agama. Cara dia. Tapi ulama hebatlah. Ulama dulu-dulu hebatlah dulu-dulu kita pun daripada sana jugalah, kebanyakan kita satu Nusantara kan, daripada rumpun yang sama juga. Jadi tempat kita nak buat benda ni tak boleh lah. Nak kata nak letak syarat. Nak letak syarat Kristian tak boleh zahirkan. Payah sikit lah. Payah sebab apa? Sebab undi. Sebab undi lah kan. Orang jabatan agama jaki boleh buat kan. Tapi datang naik orang atas tengok ni.
kita buat arahan ni, terima arahan JAKIM ni, hilang undi Kristian kan. Jadi kena jaga. Orang politik je, orang agama tak pasal dia tak ada apa kan. Jatuh parti mana pun tak ada masalah apa. Dia orang parti dia jaga ni kan. Saya tulis buku bab parti tu, bab fiqh kenegaraan, takdir Allah Ta'ala. Saya tulis buku tu 2012. Ada 2 bab, 2 perkara kan. Perkara pertama, pada bab yang pertama muka surat 45 dalam buku fiqh kenegaraan tu saya sebut wanita dalam saf kepimpinan. Wanita nak jadi ketua lah. Wanita dalam saf. Saya tak kata wanita sebagai ketua negara, sebagai ketua negeri. Macam tu saya tak mau setuju. Wanita jadi Perdana Menteri, wanita jadi Menteri Besar, saya tak setuju lah. Tapi wanita dalam saf kepimpinan, dia bukan jadi ketua yang besar. Jadi Perdana Menteri itu ketua besar, ketua utama. Menteri Besar itu ketua besar, Menteri Besar, nama Menteri Besar, ketua utama. Tapi dalam saf kepimpinan, yang tu tak ada masalah. Tapi dia menjadi ketua besar, yang tu ada masalah dia. Kan? Adalah hadis-hadis pun dalam tu. Ya. Yang keduanya, lepas saya sebut bab tu, ni sub topik tu, muka surat 48, takdir Allah Ta'ala, saya ulas pula bab pemecatan kepimpinan. Nak latih Menteri Besar perempuan, bicara pula bab pecat. Saya sebut dalam buku tu contoh orang kena pecat, nama dia Khalid. Nama dia Khalid, orang kena pecat tahun 2012. Tuan-tuan carilah buku tu, fiqh kenegaraan warna merah. Contoh orang pernah kena pecat, nama dia Khalid. Yang pecat dia, nama dia Umar. Itu tak nama lah tu. Siapa dia Khalid? Bukan Khalid Ibrahim, Khalid Al-Walid, Sayyidina Khalid Al-Walid dipecat oleh Sayyidina Umar Al-Khattab sebagai panglima perang. Dia ketua. Sayyidina Umar ni ketua negara. Dia boleh buang lah. Dia boleh tukar pegawai sana, boleh tukar pegawai sini. Itu hak dia lah sebagai ketua negara, khalifah. Tapi nak tukar ataupun ambil masalah, sebab waktu tu tengah perang, tengah sibuk perang, nak lawan perang, surat pecat tu sampai kepada Abu Ubaidah kalau tak salah. Dia pegang surat tu, dia simpan, dia baca-baca, dia faham, surat ni pecat Khalid, nanti dia jadi panglima perang. Dia tengok keadaan, dia kata tak boleh lagi, pihak dulu, simpan tu. Bukan dia takut. Jangan kita salah, sahabat kita takut ni, aku jadi panglima kan, aku mati dulu kan, tak perang ni, baik Khalid lawan dulu kan. Kan? Biar habis menang perang ni, aku jadi ketua tak apa. Bukan, tu sahabat Nabi bukan macam tu. Tapi sahabat Nabi dia bimbang. Sahabat Abu Bakar bimbang kalau buat pertukaran sekarang, pertukaran kepimpinan tu, orang tengah nak perang, moral mungkin jatuh, strategi tak sama, sedangkan Khalid ni pandai strategi perang, dia tak pernah kalah perang. Jadi Abu Ubaidah tengok, jangan, dia tak mampu lagi nak berdalih Khalid, so dia diam dulu. Habis perang, baru dah disampaikan surat, barulah Khalid turun. Itu ada contoh lah bagaimana pemecatan yang berlaku dalam sejarah. Mana masuk politik ni? Baik, kisah kemarahan Rasulullah SAW. Mungkin para ulama mengambil kata tak boleh zahirkan, tak boleh jual kitab-kitab agama lain. Mungkin ambil pedoman daripada kemarahan Rasulullah SAW. Iaitu satu masa Sayyidina Umar ni dia datang bertemu dengan Nabi SAW. Dia datang ni tuan-tuan, mungkin dia bawa beberapa lai kot. Zaman dulu kan payah hutahkan Nabi berapa lai.
beberapa helai yang ada tulisan kitab Injil ataupun kitab Taurat. Kitab Taurat sebab Yahudi banyak di Madinah zaman Nabi itu, ya. Jadi Sayyidina Umar ni dia baca lah, dia ngaji sikit dengan orang Yahudi sikit apa, dia cuba nak faham lah barangkali. Dia ambil helaian tu, dia bawa jumpa dengan Rasulullah SAW. Bila dia mula baca, lama-lama dia baca, air muka Nabi ni berubah. Mungkin isi kandungan dalam tu pelik, ngarut ke, air muka Nabi berubah. Nabi kata apa? Nabi sabda, walladhi nafsi biyadi, demi jiwaku dalam tangannya. Yang ni pun kita tak suruh baik. Dalam tangannya, tangan Tuhan. Tak suruh baik, tangan Tuhan. Kita baca tu cukup. Tangan Tuhan, tangan kita pening kepala. Dalam tangan Tuhan, dalam kuasa Tuhan. Kita buruh di luar mana sekarang. Dalam tangan Tuhan, dalam kuasa Tuhan. Boleh tak? Sebab itu bukan matlamat kita. Itu hanya memang cara lapas dia macam tu. Law asbaha fiikum Musa, kalau Musa berada di kalangan kamu, Nabi Musa masih ada sekarang ni, summat taba'tumu, kemudian kamu ikut Nabi Musa, wa taraktumuni, dan kamu tinggalkan aku, tinggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikut Nabi Musa. Siapa Nabi Musa tu tuan? Nabi Musa ni masuk dalam Rasul 313 Nabi Musa Rasul. Daripada 313 kita kecilkan skop, Nabi Musa masuk tak dalam 25? Masuk dalam 25. Ada nama dia dalam Quran. Daripada 25 ni kita pecah, kita kecilkan lagi. Masuk tak dalam 5 orang top 5 ulul azmi? Masuk Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Nabi Musa masuk top 5. Maknanya lepas Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, bagi Musa, Isa, cukup dari mana? Dia nombor 4 kan dalam susunan ulul azmi ni kan. Nabi Muhammad nombor 1, kemudian dia patah balik yang awal, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Nabi Musa kita top 5, nombor 4 lah kita kata. Kita ikut Nabi Musa, bukan ikut orang biasa, ikut Nabi Musa. Tapi kita ikut Nabi Musa, tinggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab Nabi? Apa kata? La dhalaltu, kamu akan sesat. Ikut Nabi Musa pun Nabi Muhammad kata sesat. Apa dah lagi kalau ikut ustaz, ikut tok syekh, ikut tok guru yang menyeleweng daripada ajaran Nabi. Sebab itu kita nak ikut tok syekh, nak ikut tok guru, nak ikut maulana, nak ikut ustaz, nak ikut guru agama. Tengok tu, dia bawa cara mana. Dia bawa ayat Quran, bawa hadis, bawa kepahaman para ulama. Banyak ulama, bukan seorang. Para ulama yang muktabar, insya-Allah selamat. Kalau dia bawa tu ikut otak kepala dia aja. Orang panggil dia ustaz ke, panggil dia maulana ke, tok syekh ke, tok keramat ke apa, tapi dia tafsir ikut otak kepala dia. Tak ada ayat Quran, tak ada hadis, tak ada apa pendapat para ulama, ikut dia, kita bimbang. Sebab apa? Sebab ni hadis ni ikut Nabi Musa tapi tak ikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kata sesat. Bukan mana tak boleh ikut ustaz, tak boleh ikut guru agama. Ada ustaz, guru agama, tok syekh tu dia sebagai pembuka je. Kita ikut Nabi berdasarkan. Tapi kalau dia tak betul, tak apalah, kita tinggalkan dia dalam bab tak betul itu. Dalam bab tu kita ikutlah. Itu makna kita pun nak kena ada juga lah. Kena ada ilmu juga. Mana saya cakap ni bukan semua betul, betul kena ustaz cakap salah ni. Tak apa salah.
Jangan ambil lah, jangan pegang, tolaklah pendapat yang salah. Yang betul ambil lah. Kita dah kenal tu. Saya tak boleh kata, saya cakap ni semua sahih betul. Siapa tak terima, murtad. Tak boleh. Kita kena ada tapi. Kita ada tu imam. Saya cakap tak betul baca Al-Quran. Tak baca Al-Quan tak betul kan? Tu imam dah. Tu imam ada kita tafsir, balik tafsir. Ustaz cakap betul kan kita tafsir ni, Al-Quran ni. Dah lah baca tak betul. Tafsir betul ah, balik rujuk. Bincang dengan tu imam lain. Ustaz ni pilih ni, bawa faham pilih ah. Kita boleh talpih. Dia boleh bagi tahu saya. Ustaz, saya rasa ustaz mengajar tu. Saya ada satu kawan, poros dengan dia. Ustaz, kan poros. Dia tu baca ayat Quran kan. Khudh min amwalihim shadaqatun. Oh, dia ulang shadaqatun. Khudh min amwalihim shadaqatun. Tu imam shadaqah tan. Ustaz hebat masuk TV. Saya tak sebut lah depan tu. Depan forum tu Ustaz salah baca, kita tak sebut depan tu, kita jaga lah baru kan. Habis forum apa saya pegang Ustaz. Saya nak beritahu je. Boleh tak boleh? Ustaz baca Al-Quran salah. Ayat mana? Khudh min amwalihim shadaqatan. Ustaz baca salah. Ya ke? Ustaz ulang 2-3 kali shadaqatun salah. Alhamdulillah, bila kita tekuk cara sembunyi tu, habis program dia mesej, terima kasih. Dia kata Ustaz, dia kata terima kasih. Lepas tu 2-3 bulan dia telefon pula tanya masalah. Ustaz, saya nak tanya masalah ni, nak pergi ceramah ni, ada masalah ni. Mana dia tak apa, alhamdulillah. Kalau kita teguk depan Ustaz ni baca ayat Quran salah, dia malu. Kita teguk lah. Biasalah salah tu kan. Baik. Kemudian Nabi kata, innakum hazzi minal umami, kamu adalah bahagianku daripada umat, dan aku adalah habuan kamu daripada para nabi. Jadi nabi kita yang sebenar-benar yang kita nak ikut adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi pada muka surat 18, aminu bit Taurat wal Injil wal Zabur, berimanlah dengan kitab Taurat, berimanlah dengan kitab Injil, berimanlah dengan kitab Zabur. Kita beriman je. Bukan kita nak ikut Taurat, bukan nak ikut Injil, Zabur dah. Tapi beriman je. Beriman kata kitab yang 3 ni kitab yang Allah Ta'ala wahyukan. Beriman takat tu ya. Wal yasa'akumul Quran, memadai dah, mencukupilah bagi kamu Al-Quran. Yang kita nak pegang semua-semua ni Al-Quran ni. Tapi kalau nak dakwah, nak jadi makan Ahmad Didan, nak kena baca lah Bible, kena hafal lah ayat sekian, bab sekian, pasal sekian, itu nak jadi semua lah. Tapi kalau kita nak beramal, yang ni pun dah cukup. Yang ni cukup. Jadi balik pada isu asal, boleh tak kita nak biarkan? Mungkin kita boleh buat undang-undang, tak boleh dia sebarkan. Tapi masalahnya tuan-tuan, larangan kita tu tidak menghalang orang untuk mendapatkan kitab Bible. Sebab hari ini dia boleh dapat cara orang lain. Orang pun tak baca sangat buku sekarang, kan? Mana lebih banyak baca buku ke baca Facebook kah? Kan? Lepas ni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, astagfirullah, kita buka dah. Buka dah, tengok dah, kan? Belakang tu imam tak buat lah, jaga lah. Tepi-tepi belakang-belakang tu tengok dah. Tengok jam apa, tengok perintah maklumat ada apa kan. Tengok dah. Mulut astagfirullah lah, dia astagfirullah, dia boleh tutup kan. Tengok dah, rajin macam mana, macam buku macam ni. Berhenti dekat traffic light, kan? Perangkap. Rajin baca. Kalau buku ni, kalau Quran, berhenti traffic light dah, kami Quran baca. Bismillah. Tak baca, tak baca kan? Tak baca. Traffic light tu tempat kita tahu dah. Traffic light ni 2 minit, boleh lah baca. Dekat 4-5 baris tu boleh baca. Tak baca, aduh kan. Duk putar lagu tak sedap. Pam. Tak baca kan. Tapi yang ni baca. Duk depan orang kan, baru nak jalan kan. Oh, syok je. Jadi orang baca online boleh cari Bible. Saya tengok Bible tu, Bible bahasa Malaysia ada 30
klik je. Bible Indonesia, Bible orang putih, Bible Cina, semua siap bahasa. Berapa belas bahasa tu semua ada. Nah, jadi undang-undang tu susah dia. Mungkin kita boleh halang lah. Tapi lepas tu benda yang lebih penting ni ialah dari sudut ilmu tu, ya. Dari sudut pembuat undang-undang nak larang tu pihak berkuasa lah, ya. Tapi dari sudut ilmu ni kita, ya. Jadi sini kita nak kena faham lah. Kita yang pertama nak kena faham Quran. Faham Quran tentang Nabi Isa lah. Dia kata Nabi Isa macam mana cerita dia begini-begini, Maryam macam mana mak dia, lahirnya Nabi Isa di lagu mana. Kita kena faham. Dalam Bible kata macam mana, kita kena faham. Maknanya nak kena kaji jugalah Bible tu. Tak salah lah kalau kita nak baca Bible. Bukan ni pun saya baca Bible bukan seronok sangat baca Bible. Tak ada apa, ada cerita-cerita lama kan. Tak percaya cuba beli Bible sebab baca tu. Kalau baca yang komik tu sedap lah. Kata kita bahaya lah, kita tengok komik kan, komik Nabi Sulaiman ada. Dia tulis Nabi Sulaiman, mungkin gambar Nabi Sulaiman naik atas istana dia tinggi, tengok bawah, tengok perempuan mandi telanjang, Nabi Sulaiman tengok tu tertarik kan. Nabi Sulaiman panggil tu bini siapa? Oh bagi tahu ni bini tentera perang kan. Nabi Sulaiman plan bagi suami dia mati. Sebab sebelum mati dia panggil suami dia tak ada perang, panggil pergi istana berzina dulu. Cerita dalam komik ada dalam Bible, dia terbit Nabi Sulaiman berzina sampai perempuan tu mengandung Nabi. Tu kalau anak kita baca cerita, baca Bible mungkin tak menarik lah. Tapi kalau baca komik tu memang menarik lah. Ayah kalau tengok komik kan, ada buku baru ditunjuk, buku agama Islam ada sebutan Jesus lah apalah, dia masuk selit tu bahaya ya. Jadi kalau dibaca cerita tu, Nabi pun zina, Nabi pun rancang untuk bunuh orang. Apa masalahnya kalau kita nak bunuh orang? Apa masalahnya kalau kita nak zina? Nabi pun makhluk pilihan pun zina juga. Ada mentaliti dia. Ya. Adik, mereka kita kena faham Quran, kita kena kaji Quran, faham Quran, kita juga kena cuba faham apa yang ada dalam Bible. Saya nak sebut ringkas ya, pada 19 aspek-aspek yang ada dalam Bible yang boleh kita kaji. Yang pertama sekali asal usul Bible, bagaimana mula tulis Bible dan sebagainya. Itu kita boleh gunakan tu berdebat dengan rakan-rakan kita yang Kristian. Perbezaan Bible dengan Injil. Bible kita beriman dengan Injil, kita bukan beriman dengan Bible, beriman dengan Injil. Bukan Bible lain, Injil lain. Ya. Kemudian tapi tak apalah, Injil lah tak ada lah, dia ada Bible. Kita kaji Bible lah. Tengok isi kandungan Bible. Aspek ketuhanan Trinity dalam Bible. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Ruhul Qudus. Tuhan tu boleh beranak, ya. Perbezaan sifat Tuhan. Tuhan dalam Quran apa, Allah Maha Berkuasa, Allah Maha Perkasa, Allah Maha Pengampun dan sebagainya. Tapi dalam Bible ada juga sebut Tuhan tu hebat, tapi ada juga Tuhan sebut Tuhan tu penakut, Tuhan tu lemah, kan? Ada. Dalam saya baca dalam satu risalah tentang Tuhan Hindu punya Tuhan. Dia kata Tuhan apa tu, Tuhan Rama ke apa tu mati pucuk. Cuba cek tengoklah dengan rakan-rakan kita yang itu. Betul kan cerita ni? Tuhan Rama tu mati pucuk. Oleh kerana mati pucuk, bini dia lari pergi kat Tuhan punya. Itulah dia buang saya betul ingat. Jadi Tuhan ni dia pun dah bini lari mati pucuk, dia komplot dengan Tuhan dia pula nak bunuh Tuhan punya ni, nak ambil balik bini dia. La ilaha illallah. Jadi Tuhan ni benar kan? Hari-hari kita sembang dengan kawan kita juga. Baca lah cerita Tuhan tu. Kalau betul cerita tu, ada lah kitab dia. Kita boleh tanya macam mana Tuhan jadi Tuhan nanti pucuk kan? Bini pun lari, aku bini tak pernah lari. Tuhan hang bini lari. Kacau kan? Baik aku jadi Tuhan ke tu? Kan? Kita provoke tengok. Tapi provoke tu depan dia, dengan dia. Cerita-cerita dalam Bible, Tuhan kalah lawan dengan Nabi Yaqub. Ada, Tuhan kalah.
Nabi Yakub lawan dengan Tuhan, kilah Tuhan tak lepas. Lawan tu waktu malam. Jadi dia memati, buah mati tu Tuhan tak boleh lepas. Sampai matahari nak naik. Bila matahari naik, Tuhan pun merayu kepada Nabi Yakub, lepaslah aku sebab matahari nak naik dah. Seolah-olah Tuhan tak boleh kena matahari. Maka Nabi Yakub pun bagi tahu, kalau macam Tuhan kena berkati aku dengan ahli keluarga. Barulah Tuhan kata, aku berkati kamu wahai Yakub. Barulah Nabi Yakub lepas tu, barulah Tuhan terbang naik atas. Tuhan kalah. Dalam Bible ada cerita. Kadang-kadang Tuhan takut pada besi-besi. Besi-besi, senjata besi Tuhan takut. Zaman dulu tu. Tambah sekarang peluru pandu ke apa, Tuhan lagi takut. Nabi Lut berzina dengan anak perempuan sampai melahirkan anak luar nikah. Nabi Lut ada cerita dia berzina. Sebab orang lelaki dah habis mati dah. Tinggal Nabi Lut dengan anak perempuan. Dia anak perempuan dia tak dapat tengok pak dia kita lelaki juga. Kita bagi pak kita minum arak, pening kepala pak. Nabi Lut berzina. Ada cerita dalam Bible. Nabi Sulaiman berzina, merampas isteri orang. Ada Bible. Kita kaji, tengok, baca, tengok cerita-cerita. Kan? Beli bahasa Melayu tak apa? Tengok. Dia nak beli tu yang bayar, nak beli tu bayar. Kan tak dapat. Cerai pergi Sabah, tapi cari kat Sabah tengok dapat. Sebab kita tak boleh nak halang sekarang. Tak ada cari internet lah, pergi tengok internet. Sebab tu halangan yang lebih besar kan ialah dari sudut ilmu tu. Kalau kita ilmu kuat, dia akan jadi halangan yang kuat, benteng yang kuat untuk jaga iman kita, akidah kita. Untuk anak-anak kita insya-Allah lah boleh selamat kot. Anak-anak kita pergi mengaji luar negara, bukan kata luar kita dalam negara pun. Kan? Allah dalam Islam dengan Allah dalam Kristian. Allah dalam Islam tak bagi berzina, Allah dalam Kristian boleh berzina. Anak kita pun pening-pening, baik jadi Kristian. Allah dalam Kristian pun boleh bagi berzina. Allah dalam Quran tak bagi minum arak. Kami Kristian, Allah bagi minum arak. Anak kita kalah tu. Kalah tu baik, tapi jadi Kristian. Sama aja Allah dalam Islam, Allah dalam Kristian, Allah. Baik, wallahu a'la wa a'lamu bis-shawab. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.